Okey, iaitu juga kita ingin bawakan angka-angka ini sangat menarik kerana kita ingin melihat bahawa ada kalanya angka ini kelihatan cantik di kertas dan juga apa yang kita bentangkan. Namun realitinya adakah dirasai di peringkat bawahan. Kita bawakan pakar kita pada jam ini. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan juga Kewangan Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Melaka. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Doktor, pertama sekali, kalau kita bercakap tentang inflasi Malaysia ini yang disifatkan masih terkawal 2.2%, inflasi makanan sedikit sahaja di atas 4%. Namun kalau kita melihat beberapa penganalisis dan orang ramai juga mengatakan bahawa realiti di lapangan berbeza. Apa mungkin pandangan doktor sendiri? Okay, terima kasih. Alright, pertamanya kalau kita lihat semulalah peninjauan kadar inflasi yang dinyatakan oleh Bank Negara pada awal tahun 2022. Memang pada waktu itu kita menjangkakan kadar inflasi negara kita adalah pada kadar sederhana, dan manakala kadar inflasi teras juga mungkin kekal sederhana pada tahun ini. Okay, namun kita lihat berlaku jangkaan peningkatan perbelanjaan isi rumah, terus menerus, dan ini berkaitan juga dengan penyokongan pertumbuhan ekonomi dalam negara, dan antara juga disebabkan oleh pelonggaran daripada langkah-langkah pembendungan, pemulihan, pasaran kerjaan serta kadar pendapatan itu sendiri. So kalau kita ungkap balik pada tahun 2021, purata inflasi keseluruhannya adalah sebanyak 25% berbanding negatif 1.2% pada tahun 2020. Okey, jadi purata di sini kita lihat sebanyak 0.7 daripada 1.1% pada tahun 2020. Jadi kalau situ kita simpulkan ketika itu Bank Negara menolak berlakunya fasa hyperinflasi ataupun stagflasi lah dalam negara. Namun kalau kita lihat pada keadaan semasa, peningkatan kadar inflasi dalam negara ini memang tidak dapat dielakkan lah, untuk beberapa bulan dan akan datang berdasarkan penjagaan, kerana antara faktor-faktor yang mendorong adalah seperti kenaikan kos bahan-bahan. Jadi peningkatan atau perkembangan yang berkait rapat dengan peningkatan aliran peningkatan ini akan berterusan, dan ia juga berkait rapat dengan gangguan rantaian bekalan global yang berpanjangan lah akibat apa yang berlaku di luar negara sana seperti peperangan. Jadi disebabkan itu faktor dari peningkatan kos bahan mentah, kadar inflasi yang semakin meningkat juga mungkin juga disebabkan oleh peningkatan permintaan daripada isi rumah. Jadi kita lihat apa yang dirasai oleh orang ramai terutamanya, memang kita boleh menyaksikanlah adanya peningkatan kos bahan, walaupun mungkin dari segi angka itu mungkin masih terkawal, tapi kita yang berada di bawah ni kita akan rasalah ada peningkatan terhadap barang tertentu. Doktor, sekarang kerajaan sudah mula merancang untuk menarik subsidi pukal dan juga melaksanakan subsidi bersasar, termasuk juga pengecualian SST kenderaan yang akan tamat hujung bulan ini serta subsidi peternak akan ditarik. Selain mengkaji semula subsidi petroleum, adakah ia akan memberi impak kepada pengawalan inflasi? Okey, jadi kalau kita lihat pada berkaitan dengan inilah pelaksanaan kadar GST, seperti yang kita maklumlah, bila GST akan mula perkenalkan semula, pasti akan ada memberi impak kepada inflasi negara. Sebab itu apabila kerajaan nak mulakan langkah seperti ini, sebaiknya seperti apa yang dicadangkan oleh kebanyakan pakar-pakar lain, kita mulakan pada kadar yang lebih rendah. Pada kadar yang lebih rendah, contohnya kalau selalunya 6% kita kenakan pada 4% pada mulanya. Kerana kalau kita terus pada kadar yang lebih tinggi, ini akan memberi satu kejutan lah kepada peningkatan harga barang, kos pengeluaran, even kepada harga barang yang diperlukan oleh isi rumah. Jadi bagi saya perkara seperti ini perlu diperhalusi, terutamanya apabila kerajaan ingin berencana bajet 2023, supaya keadaan inflasi seperti ini dapat dibendunglah. Jadi satu mekanisme persusuran semula yang sesuai perlu diperkenalkan, especially bagi membendung impak peningkatan yang boleh menjangkau 4% inflasi, kalau dikatakan berganda, terutamanya kalau katakan kita perkenalkan GST terus kepada kadar 6%. Jadi di sini saya rasa pelaksanaan GST itu perlu dilaksanakan dengan berhati-hati, mengambil kira impak apa jua persen yang kita kenakan, pastikan ia adalah bersesuaian pada keadaan semasa. Doktor, melihat kepada kita tidak boleh lari daripada OPR ataupun kadar dasar semalaman ini, kerana kalau kita lihat keputusan The Fed juga, antara fakta yang dinyatakan oleh The Fed, Reserve Persekutuan Amerika menyatakan bahawa alasannya adalah untuk mengawal inflasi. Tetapi
adakah kita boleh menjangkakan OPR untuk Malaysia dalam mesyuarat MPC pada Julai ini akan dinaikkan, dan juga ada berapa mata asas yang boleh kita jangkakan lah, ataupun kalau ada kenaikan ataupun tiada kenaikan ini pada Julai, mungkin berapa kadar OPR yang boleh kita jangkakan untuk sepanjang pada akhir Disember. Pada Disember nanti berapakah kadar yang dilihat akan dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia Dasar Monetary ini? Okey, ini juga berdasarkan pengamatan saya dan juga pembacaan saya lah. Antara yang telah dilaporkan seperti kenanga Investment Bank menggambarkan Bank Negara akan meningkatkan sekurang-kurangnya 25 mata asas. Okey, ini juga berkait rapat seperti apa yang telah saudara pembincangkan tadilah berkenaan dengan kadar inflasi di US yang menjangkau sehingga 86% pada bulan Mei 2022. Jadi kita sebuah negara ni memang rantaian kesan daripada negara besar, especially negara yang macam US kita pack kita punya currency based on their countries dollar Jadi of course kita pun kena buat sesuatu yang melihat baliklah keadaan seperti itu. Jadi kita mungkin perlu sesuaikan dengan negara kita. Jadi di sini dicadangkan sebanyak 25 mata asas lah yang dijangka. Jadi namun begitu, Bank Negara Malaysia tidaklah melihat peningkatan US itu sebagai faktor utama, kerana keputusan peningkatan kadar OPR ini juga perlu didorong oleh banyak faktor lain. Okey, yang ini pun telah pun dijelaskan tadi. Dalam negara kita sendiri sekarang kita lihat berlakunya permintaan terhadap perkhidmatan barangan yang lebih tinggi pada tahun ini. Yang ini semua adalah disebabkan oleh pembukaan pintu sepadan, pelonggaran peraturan-peraturan berkaitan dengan pencegahan COVID, yang mana ini telah membentuk kepada satu bentuk inflasi kita bagi sebagai demand driven inflationary ataupun inflasi yang disebabkan oleh permintaan yang melebihi daripada sesuatu yang dijangkakan. Jadi bagi saya peningkatan kadar OPR itu tidak dapat dielakkan kerana itu dapat membendunglah sikit sebanyak kadar inflasi ataupun mengurangkan sedikit sebanyak kuasa membelilah. Bila interest kita lebih tinggi, kadar bunga lebih tinggi, kita akan rasakan macam lebih sesuai untuk kita berjimatlah pada ketika itu. Dr. Abdul Rahim Rizwan, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada pagi ini membincangkan tentang kedudukan inflasi semasa dan juga jangkaan untuk kita melihat sehinggalah kepada angka OPR yang dilihat sebagai salah satu tool ataupun perkara yang perlu dilaksanakan untuk mengawal inflasi semasa negara yang masih lagi disifatkan terkawal pada ketika ini. Terima kasih Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan, Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi dan Kewangan, Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Melaka.